Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Salina dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kami akan membentangkan tugasan 3. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, Faikana Surah binti Maurin, Nur Amelia Tika binti Muhammad Nizam dan Nik Syaira Nadia binti Mazlan. Saya akan teruskan dengan definisi istilah. Istilah ialah perkataan dan kata majmuk atau ungkapan berbilang perkataan yang dalam konteks tertentu diberi makna khusus. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, istilah ialah gabungan kata atau frasa yang mengungkapkan konsep yang khusus yang terdapat dalam sesuatu bidang ilmu atau profession. Manakala definisi istilah adalah berasal daripada bahasa Arab, perkataan atau rangkaian kata yang menyatakan sesuatu yang betul, tepat dan sesuai dalam suatu bidang ilmu pengetahuan. Seterusnya adalah pembentukan istilah dalam kata pinjaman bahasa asing satu. Latar belakangnya, kami telah mengambil dari bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris dikatakan berasal daripada cabang bahasa Jerman Barat yang merupakan rumpun Indo-Eropah. Bahasa Inggeris bermula sejak 450 sebelum Masihi apabila penutur rumpun bahasa Jerman memulakan pertempatan di Britain. Bahasa Jerman berasal dari Eropah yang mempunyai beberapa cabang termasuk rumpun bahasa Jerman, Belanda, Saxon, Lama, Anglo-Frisian, Inggeris, Scots, Skandinavia, termasuk Swedish dan Norwegian. Seterusnya, faktor peminjaman bahasa Inggeris terdiri daripada 3 iaitu ilmu pengetahuan, bahasa komunikasi dan perniagaan. Menerusi ilmu pengetahuan, bahasa Inggeris merupakan bahasa ilmu pengetahuan yang amat penting. Terdapat berbagai buku daripada pelbagai sarjana, penyelidikan dan hazanah ilmu yang terungkap. Seseorang yang dapat menguasai bahasa Inggeris dengan baik akan dapat mudah mendapat ilmu dan terdapat masalah jika bahasa Inggeris itu tidak dikuasai sepenuhnya. Yang kedua, faktor pinjaman dari bahasa komunikasi di mana bahasa Inggeris merupakan bahasa utama antarabangsa. Jumlah penutur yang menggunakan bahasa Inggeris telah digunakan secara meluas apabila seorang berkomunikasi dengan orang lain yang telah mengatasi bahasa-bahasa lain. Hubungan diplomatik dapat dijalankan juga dengan menggunakan bahasa Inggeris. Manakala dari aspek perniagaan pula, walaupun bahasa rasmi iaitu bahasa Melayu itu penting, tapi bahasa Inggeris digunakan kerap kali dalam bidang perniagaan. Penguasaan bahasa Inggeris itu penting untuk menjamin hubungan atau konteks yang luas dalam perniagaan. Contoh perkataan pembentukan istilah Inggeris. Yang pertama adalah proses pinjaman kata iaitu telah diserap 100% bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu. Contohnya adalah akses kepada akses, television juga, teknik dan teknik, cuma tulisan sahaja yang berbeza. Yang kedua, proses perluasan makna yang dikaitkan dengan penambahan makna bagi satu perkataan. Contohnya seperti power boleh merujuk kuasa seseorang, organisasi atau negara yang mempunyai kawalan ke atas orang lain, selalunya kerana kekayaan, kepentingan atau keterataan yang hebat. Power yang kedua merujuk kepada kuasa yang datang daripada elektrik, terutamanya ketika penggunaan dan pengeluarannya. Yang ketiga adalah proses pinjam-terjemah. Pinjam-terjemah merupakan penyerapan sesebuah perkataan atau frasa dipinjam daripada bahasa yang lain secara harfiah, yakni menerjemahkan maksud kata diserap. Contohnya seperti kelas kontak yang bermaksud kontak rapat, main cluster adalah kluster utama. Seterusnya saya akan bagi pada pembentang yang seterusnya. Okey, seterusnya saya akan sambung dengan pembentukan istilah dan peminjaman kata asing yang kedua iaitu bahasa Filipina ataupun dialog Tagalog. Okey, perkataan Tagalog berasal daripada perkataan Taga Ilok, lakuran kata Taga yang bermakna penduduk asal dan Ilok yang bermakna sungai atau penduduk asal di tepi sungai. Sejarah bahasa Tagalog tidak begitu diketahui sebelum datangnya pedagang Sepanyol kerana ia tidak memiliki tradisi penulisan. Namun, pakar bahasa telah membuat kesimpulan bahawa leluhur bangsa Tagalog berasal dari bahagian timur Laut Mindanao atau bahagian timur Visayas. Next.
Okey, terdapat beberapa faktor mengapa berlakunya peminjaman kosakata dalam bahasa Filipina ni yang berkait rapat dengan bahasa Melayu. Yang pertama iaitu perdagangan. Perdagangan ni berlaku apabila aktiviti perdagangan berlaku termasuk dengan negara Sepanyol dan Inggeris, menyebabkan kosakata daripada negara tersebut dimasukkan ke dalam bahasa Tagalog. Yang kedua disebabkan oleh politik. Okey, disebabkan berlakunya penjajahan pada zaman dahulu kala menyebabkan kosakata yang diserap dalam bahasa Tagalog, penjajahan dari Belanda dan juga Inggeris. Next. Okey, ini merupakan proses-proses berlakunya pembentukan istilah dalam bahasa Tagalog. Yang pertama ialah proses pengubahsuaian ejaan. Perkataan yang pertama ialah utak. Dalam bahasa Tagalog menjadi otak. Dalam bahasa Melayu dan kuku menjadi kuko dalam bahasa Tagalog. Kedua-dua ejaan atau perkataan ini mengalami perubahan huruf vokal U kepada U. Seterusnya perubahan peminjaman kata iaitu sulat. Sulat dalam bahasa Tagalog bermaksud letter ataupun surat. Proses peminjaman kata sulat ini diambil daripada sulat dalam bahasa Melayu yang bermaksud membawa yang bermaksud kepada salid yang tidak tersusun rapi. Yang kedua ialah television ataupun television yang diambil daripada kata Sepanyol dan diserap kepada bahasa Filipina ataupun Tagalog. Television. Yang ketiga ialah perluasan makna. Perluasan makna ni seperti selamat dalam bahasa Tagalog yang bermaksud terima kasih, manakala dalam bahasa Melayu selamat membawa maksud terhindar daripada malapetaka dan segalanya. Seterusnya saya akan serahkan kepada pembentangan seterusnya. Okey, saya akan meneruskan pembentangan untuk bahasa asing yang ketiga. Okey, saya maafkan. Saya berfokuskan kepada bahasa Korea. Okey, bahasa Korea ni terbagi kepada dua, iaitu Korea Selatan dan juga Korea Utara. Untuk Korea Selatan dia menggunakan bahasa Hangulgo, manakala Utara menggunakan bahasa Korea Chosunma. Okey, untuk kedua-dua bahasa ini merupakan bahasa ibunda, terdapat 81.7 juta populasi masyarakat Korea menggunakan kedua-dua bahasa ini. Namun, kedua-dua negara ini mempunyai perbezaan dalam penggunaan bahasa disebabkan konflik politik yang berlaku antara mereka sehingga ke hari ini. Tulisan Korea ini pada tahun 1400 telah diciptakan oleh Maharaja Sejong, iaitu ketika dinasti Joseon yang telah memperkenalkan tulisan Korea yang dipanggil sebagai Hangul. Namun menurut Boy Lafayette 2005 mengatakan tulisan Hangul ini mempunyai pengaruh daripada tulisan Cina. Okey, faktor yang mungkin mempengaruhi bahasa Korea meminjamkan kosakata dari bahasa Melayu ialah yang pertama adalah budaya dan diplomasi. Kosakata dari sesuatu bahasa iaitu Malaysia akan pakai oleh bahasa lain seperti Korea. Hal ini untuk mendorong peminjaman perkataan bahasa Melayu ini memudahkan penutur bahasa masyarakat Malaysia untuk memahami perkataan daripada bahasa Korea. Yang kedua adalah globalisasi dan media. Populariti media seperti K-drama, K-pop, Korean pop dan filem Korea telah berlakunya peminjaman kosakata bahasa Melayu dalam bahasa Korea untuk memudahkan pemahaman dalam konteks cerita atau muzik. Sepertinya proses yang pertama adalah proses peminjaman kosakata iaitu perkataan Korean pop. Istilah ini dirujuk
digunakan untuk merujuk kepada genre muzik pop Korea yang sangat popular di kalangan peminat K-pop di Malaysia. Istilah K-pop telah diterima dan digunakan secara meluas dalam kalangan masyarakat Malaysia. Yang kedua, contoh yang kedua adalah K-drama, iaitu Korean drama. Ini merujuk kepada drama televisyen atau siri drama Korea yang sering disiarkan di Malaysia. Istilah K-drama sering digunakan untuk merujuk kepada jenis drama yang ada di dalam bahasa Melayu. Yang seterusnya adalah dari segi pendidikan, terdapat program seperti kita sedia maklum bahawa Malaysia dan juga Korea mempunyai hubungan diplomatik antara kedua-dua negara ini. Jadi terdapat jadi dalam bahagian pendidikan juga, kita mempunyai program akademik atau pertukaran pelajar antara pelajar negara Korea dan juga Malaysia. Jadi perkataan mungkin akan ada beberapa perkataan yang akan dipinjam dan digunakan dalam konteks pendidikan. Dalam proses ini berlakunya proses penyesuaian bunyi vokal dan konsonan. Contohnya perkataan sonsenim yang merujuk kepada gelaran kepada guru dalam bahasa Korea. Namun dalam bahasa Melayu, ia menjadi sonseng ataupun cikgu sonseng untuk merujuk kepada gelaran kepada guru. Yang kedua adalah yurim, iaitu merujuk kepada program kecemerlangan pelajar. Namun dalam bahasa Melayu, ia akan menjadi yurim, namun dalam konteks makna yang sama, iaitu program kecemerlangan pelajar. Yang seterusnya adalah kesamaan budaya dan atau konsep. Penggunaan peminjaman istilah dalam bahasa Korea ini dipinjam dalam bahasa Melayu ini dipinjam sebagai cara untuk menyampaikan maklumat atau idea dengan lebih tepat kepada rakyat Malaysia. Contohnya proses ini berlakunya peminjaman langsung tanpa perubahan ejaan. Contohnya perkataan kinci, kita sedia maklum perkataan kinci ini memang diguna pakai dalam kalangan masyarakat Malaysia kerana kimchi adalah merupakan sejenis makanan asli orang Korea yang merupakan sayuran yang diawetkan menggunakan cuka dan mungkin dipinjamkan untuk merujuk kepada hidangan yang serupa seperti proses masakan Malaysia seperti acar. Yang kedua adalah hanbok, merupakan pakaian tradisional Korea yang mungkin digunakan dalam konteks pengenalan atau promosi acara atau festival yang melibatkan pemakaian pakaian tradisional dan digunakan secara serupa dalam bahasa Melayu. Kesimpulannya, Kesimpulannya, peminjaman kosakata bahasa asing merupakan satu proses yang alami dan perkembangan bahasa di mana bahasa-bahasa boleh diadaptasikan kata-kata dari bahasa lain untuk memenuhi keperluan interaksi harian. Tambahan lagi, hal ini juga dapat memperkayakan kosakata sedia ada dalam bahasa tertentu. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Bye-bye. control.